Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So semalam hari Sabtu dan Ahad agak boring, tapi apapun di Discord channel kita dapat dapat monitor pergerakan Bitcoin dan Ethereum dan kita buat sedikit analisis untuk short term, iaitu pergerakan Bitcoin dan Ethereum melakukan kenaikan untuk small, hanya sikit saja, quarter percentage dalam 5 dan 4% saja. So kalau anda nak tahu, nanti kita akan tengok, akan chat dan akan kupas balik apa yang berlaku, dan kita tengok juga untuk minggu ni kita akan tengok weekly close kat mana, kemudian kita tengok apakah expectation untuk pergerakan Bitcoin. Adakah kita akan drop ke kawasan 20k ataupun kita terus melakukan kenaikan. So kita akan tengok di chart. So kan, tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So inilah coin market cap. So macam biasa kita akan tengok total market cap berada di mana. Total market cap currently berada above 1 trilion, iaitu 1.05 trilion, dengan volume semalam 55 bilion saja. So ini normal. Hari Sabtu Ahad memang tak akan ada volume yang tinggi. Kemudian BTC daripada 42 drop kepada 41.5. Ethereum meningkat daripada 18.0 ke 18.8. So secara summary untuk hari semalam ataupun tempoh 24 hours semalam. So walaupun hari kuartal minggu, hari hujung minggu, kita tengok total market still lagi meningkat 2.13, tapi macamlah volume less than 5%, iaitu 4.79%. So dominant BTC berkurangan 0.21. So apakah yang trending kuartal semalam? Kita tengokkan Bitcoin 1.75, PancakeSwap 3.87, Psincat 1000%. Tak tahulah coin apa ni. Masih ada lagi coin yang aku kata naik yang 1000%, walaupun aku kata boleh abaikan. Selepas yang dapat tu dapatlah, tapi Zul pun tak tahu apa yang Psincat ni. So let's go, kita tengok harga semasa untuk coin di bawah, iaitu pertama Bitcoin berada di 22.8, di mana kalau ikutkan ini kita below 23k. So untuk dalam tempoh 24 hours kita naik 1.57, untuk weekly 8.73%. So untuk Ethereum kalau ikutkan semalam daripada 1.5k, pagi ni kita tengok 1.6, peningkatan sebanyak 5.57% dengan weekly hampir 20% peningkatan. So lain-lain altcoin tengok BNB hampir 1.6, Cardano 1.26, SRP hampir 1%, Solana 3.8, Dogecoin 0.25, Polkadot dan 2.04. Sana kita tengoklah Matic 4%. So banyak lagi. So apapun, kenapa kita tengok banyak green hari ni, disebabkan kita tengok Bitcoin dan Ethereum melakukan green day, atau percentage dalam green untuk hari semalam. So apakah akan berlaku hari ni? Langsung kita pergi ke chart untuk di Bitcoin. Apakah yang berlaku di Bitcoin? So di Discord channel malam tu ada share kan untuk pergerakan. Nanti tu akan tunjuk balik pergerakan di apa yang kita expect. Okey, yang ni maknanya kita akan expect apa yang akan berlaku untuk aku kata Ethereum dan Bitcoin. Tapi ini adalah dalam share dalam bentuk BTC MYR ataupun chart Lunar punya. Tapi pun chart ni kita boleh pakai juga di sebab apa dia do share Lunar di Discord channel, sebab apa mana ramailah kita kata short buy di kawasan di dalam Lunar untuk regain sedikit profit. So let's go, apa yang berlaku di Bitcoin. So inilah Bitcoin. Pertama kita akan tengok di 4 hours. 4 hours kita adalah pergerakan ini. Kita nampak sideways. Sebelum ni kita ada sideways selama 1 bulan. Dekat sini mostly kita dah sideways berapa bulan. Nanti kita akan check balik. Untuk yang ni sebelum ini kita daripada bawah ini sampai ke breakout ni 29 hari. Kemudian kita tengok yang untuk daripada latest punya, yang ini sampailah hari ni, kita dah hampir 36 hari. So lama juga kita sideways kawasan ni. So ini still lagi kita berada dalam pattern bearish pattern, iaitu bear flag, iaitu dengan expectation untuk breakout pattern ini. Untuk breakout pattern ni lead to price to 10k. So apa-apa kita tengok macam mana, hopefully dia ada bound untuk release bound sebelum bulan sebelum bulan 10 11, kemudian 10 bulan tu kalau dia drop, barulah kita expect good untuk kita follow punya 4 year circle. So untuk di Bitcoin, untuk di 4 hours, apa yang kita sharekan semalam. So kita ada trendline ni, di mana sebelum ni dah terangkan kita dah breakout ni. Breakout ini lead to jatuh bawah, jatuh sampai mana. Untuk gajuan ni kita akan target swing low ini to swing high. Ini kita akan dapat kita punya golden box yang ada di kawasan ni. So inilah kita punya target currently, berdasarkan sebab apa kita dah breakout kita punya trend line. So dengan breakout trend line ni, kita akan expect untuk Bitcoin jatuh di kawasan ini sebelum melakukan sebarang movement. Sekiranya dia bound kawasan ni, kita boleh expect dia boleh naik sampai resistance, break resistance, barulah kita akan naik atas. Tapi kita sampai support, break support ni, meaning kita boleh ready untuk follow pergerakan ini. So hopefully itu tak berlaku. Sebab apa, kita ni baru bulan baru ini bulan 7 nak masuk bulan 8.
So hopefully bulan 8, bulan 9, bulan 10 kita ada bounce dulu ke atas. At least nak tengok sampai 29. Kemudian barulah kita bulan 10 ke atas, 10, 11, barulah kita akan kata on the way price drop untuk pergi ke kita punya target, iaitu ke 10k. So walaupun dalam market apa pun boleh berlaku, so jangan tunggu sangat 10k. Anda boleh dah start DCA pun di Bitcoin whatever antara 26k dan 15k, dah consider good position buy. Sebab apa? Bitcoin dah kata diskaun sebanyak 68 ke 70%. Di kalau 26 dolar, 26k itu adalah 68%, 15k itu adalah 78%. So kalau anda buy produk apa pun 68%, 70% diskaun, dah memang consider anda buy di kawasan good position untuk holding a long term. So buy monthly, DCA slow-slow, jangan all in one time. So di Bitcoin, di 4 hours, apa yang tu nak tengok semalam di 4 hours adalah tu tengok ni, dia ada pattern ni di mana kita tengok kita berada di support, kemudian tu expected ada akan berlaku rebound. So berlaku rebound, nampak ialah RSI kita semalam, RSI kita berada semalam, kita tengok RSI kita berada di oversold, RSI berada di oversold, kemudian kita stop RSI berada above 50. So benda ni cakap bila RSI above 50, kita nampak price itulah menuju naik atas, pergerakan dia menuju atas, di support pula aku kata stop RSI, so nampaklah pergerakan up. So apapun untuk pergerakan ni masih ada lagi. Kita masih lagi untuk RSI, kalau tengokkan RSI still lagi berada above 50. So good, mana tanda yang good untuk price, tengok candle tu more naik atas. Kemudian stop RSI kita still lagi ada ruang. So hampir dah weak, tapi kita ada still lagi ruang. So at least kita nak tengok untuk hari ni adalah pergerakan, kita nak tengok pergerakan di aku kata Bitcoin at least touch kita punya resistance ni. So apa yang tu expectation kan adalah kita akan aku kata follow pergerakan ni, kemudian barulah kita akan melakukan dropping ke bawah. Kenapa? Apapun nanti kita tengok berdasarkan trendline ni dah breakout. So Zul more expectation untuk price jatuh ke bawah ni berbanding ni atas, tapi pun berdasarkan untuk short term expected untuk kita sampai ke kawasan resistance ini. Padahal tengoklah kalau breakout resistance ni kita boleh regain balik ni atas, tapi mostly zone expected sampai resistance ni kita akan melakukan dropping untuk touch kawasan ni sebelum ada movement yang besar untuk naik ataupun drop. So itulah untuk Bitcoin untuk hari ni ataupun untuk minggu ni zone monitor. So apapun inilah 4 hours. So hours kita boleh consider dalam minggu ini untuk berlaku. Adakah berlaku, kita akan tengok. So apa kan efek berlaku di Bitcoin, di Ethereum? So disebabkan Bitcoin akan melakukan kenaikan at least berapa persen ke atas ni, kita akan expectationkan untuk Ethereum melakukan peningkatan. Sebab apa? Ethereum juga melakukan sedikit setup bullish untuk di Ethereum yang ni. So apa yang tengok sama juga pergerakan Ethereum, iaitu kita dah breakout trendline ini. Expectation kita lah berada di box ini, sama seperti tu draw di aku kata di Bitcoin. So apa yang kita tengok lah untuk short term, kita akan tengok ni pergerakan semalam yang sharekan di Discord channel. So ini siapa yang kalau nampak box ini, so whatever dalam box kuning ni anda boleh short buy, kemudian expected boleh TP. So TP adakah kita tu masih holding lagi, tu ada position di aku kata di Ethereum ni dan juga di Bitcoin sedikit, tu ada buy untuk expected at least Ethereum boleh sampai kawasan ni. Adakah boleh sampai? Kita tengok semalam dah sampai kawasan ni, betul-betul berlaku rejection kita punya atas channel. So adakah hari ni boleh berlaku lagi? So berdasarkan di stop RSI kita dah pun berada di overbought, hampir overbought, kita ada sikit ruang lagi, almost dalam beberapa persen untuk naik atas. So ada expectation boleh naik balik. Kemudian untuk Ethereum pun hopefully dia ada breakout yang ni dua expectation untuk Ethereum breakout resistance ni, kemudian at least pergi ke 1.7 barulah mungkin drop bawah. Sebab apa? 1.7 adalah kita punya major resistance, at least kita nak touch dulu, kemudian mungkin kita akan mula drop ke bawah untuk at least kita hanya sideways dalam 1.7 dan 1.4 untuk buat setup sedikit bullish untuk naik ke lebih ke atas. Cakap untuk Bitcoin sampai mungkin 29, Ethereum mungkin boleh regain balik at least kepada net resistance dalam ataupun major key level lah pada dalam 21k. So itulah untuk pergerakan Ethereum dan Bitcoin. Nampak sedikit aku kata minor bullish, tapi walaupun kita still lagi dalam bearish market, anda beware sebab apa kita still lagi boleh bottom. So untuk Ethereum, kat manakah safe buy anda? Whatever antara 1.7 ke 1k adalah good position anda untuk dollar cost average untuk monthly. So whatever dalam price ni, contoh hari ni bulan 7 anda dah buy di kawasan ni. So minggu depan bulan 8 expected untuk kata anda duduk di CL lagi. So whatever price dalam kawasan ni anda boleh buy lagi. Tapi apapun untuk minggu depannya, minggu pentingnya, minggu lepas kita ada earning report untuk Tesla. Kita tengok macam mana tanpa penjualan Bitcoin tu, expected
earning report Tesla tu negatif cash flow patutnya. So kalau dia tak jual Bitcoin lah, tempat dia jual Bitcoin, dia ada cash flow lagi lebih duit cash 800 million. So untuk minggu ini ada data yang banyak lah kita tengok. Untuk yang tu sharekan sebelum ni, kita ada company-company besar yang lain. Kita ada, tak silap tu ada MicroStrategy untuk minggu ni. Kemudian kita ada juga untuk aku kata Apple, kita ada Mastercard, kita ada banyaklah aku kata Visa. Semua company-company besar ni akan report untuk minggu ni. Kemudian untuk minggu ni juga kita ada iaitu tarikh 26 besok, 26 Selasa dan Rabu, iaitu aku kata Fed meeting Fed meeting untuk kita tahu berapakah percentage aku kata untuk interest rate. Berdasarkan inflation rate yang di CPI data yang diriliskan itu adalah 9.1, kita akan expectation kan untuk at least untuk kata 27 hari bulan ni interest rate akan dinaikkan sebanyak 1%. So adakah lebih atau kurang kita tengok, tapi mostly expectation lah 1% adalah aku kata guarantee lah, 1% guarantee untuk fight interest rate. So apa yang berlaku, kita akan nampak DXY akan meningkat disebabkan dolar mengukuh. So ini apa yang berlaku, kita akan tengok sikit DXY. So DXY currently dah pun jatuh di kawasan ni. So meaning untuk kita boleh rebound balik kawasan ni. So sekarang interest rate naik, kita nampak apa berlaku, di dolar akan sikit trend dan akan berlaku rebound balik. So rebound di DXY akan menyebabkan kejahatan di segala aset, saham, gold, kripto, segala aset aku kata segment akan melakukan dropping. Tu tak aku kata tak terlepas juga Bitcoin. So Bitcoin juga akan boleh melakukan dropping. So bercakap kita ada expectation untuk target di kawasan drop bawah ni sebelum ada berlaku peningkatan. So untuk short term, yes, kita boleh naik kawasan ni. Sama juga Ethereum mungkin mulai expected sampai di 1.7 saja. So itu adalah untuk analisis di Bitcoin untuk hari ni. Apa-apa nanti Zul akan share kan, macam biasa Zul akan update kan di Discord channel. So siapa yang join punya Discord channel, senang saja, hanya ada pelik nanti Zul akan bukakan Zul punya Discord channel untuk anda. Dia akan bukakan dia punya YouTube membership. Kemudian kita boleh tengok, kita akan tengok di ruangan komen juga, komen. So apa yang anda perlu buat untuk join punya YouTube membership, senang aja. Anda pergi ke YouTube membership, anda klik saja join button. So anda pergi ke dia punya page, cari button join, anda klik button join, kemudian anda akan jumpa home video playlist community membership. Dalam membership ni akan anda nampak saja sebaik saja anda klik button join. So lepas klik button join, anda klik membership. Dalam membership ni akan ada link ke Discord channel dan share lah segala kata terkini di dalam Discord channel. Sebelum satu Ahad semalam pun kita dah sharekan apakah pergerakan short term. So untuk hari ni kita akan akan cuba ambil profit untuk Bitcoin di kawasan ni. Sekiranya Bitcoin touch kawasan ini, Zul akan ambil profit. Kemudian sama juga Ethereum mesti Zul dalam profit dah pun. Bukan Zul masuk itu di dalam kawasan ni, price kawasan ni dah ambil profit. So supposedly dah boleh ambil profit. Tapi pun kita akan tengok lagi sekiranya ada perubahan di aku kata RSI, barulah Zul akan close. So apa pun nanti Zul akan updatekan. So nampak ada pergerakan ni nak ke bawah sebenarnya. So mostly dah boleh drop. So apa pun tak masalah, Zul biarkan. Kalau drop pun Zul holding saja untuk long term. Tapi Zul expected untuk sedikit apalah untuk ambil profit. So itulah untuk di Ethereum. So untuk di ruangan komen, so ada yang tanya, so nak tanya komen, tolong tengok LTC. Okey, LTC Telegram. So tak ada Telegram, so ada hanya Discord channel saja. BNB, tengok BNB. Okey, padu dengan kita akan tengok LTC dan BNB. So LTC dan BNB. So Litecoin, LTC USDT di Binance. So apa yang berlaku, dah ready nak pump. So dah ready nak pump, kita akan tengok kan. Sebelum tu lupa nak pergi Bitcoin dan Ethereum untuk weekly. Kita akan pergi balik selepas review ni. So kita tengok apa yang berlaku. So untuk be ready pump, adakah boleh? Yes, berdasarkan sebelum ni Zul ada share, kita ada pattern circuit bullish untuk Litecoin, iaitu descending brownie wedge. So point of breaking dah nampak potensi untuk sampai $74. So adakah boleh berlaku? So macam ni, sekiranya Bitcoin berlaku sikit rebound, at least naik lagi, kita boleh breakout. So untuk LTC ni kita perlu tengok yang ni. Aku kata key point adalah $61 ni. Dalam $61, kekiranya ada candle ataupun candle daily boleh breakout atas ni, barulah kita nampak ada potential untuk di atas. Tapi pun berdasarkan ni agak weak lagi, tak banyak berlaku, mungkin kita akan boleh drop lagi ke bawah. Sebab apa, breakout ni pun weak. Di Bitcoin pun nampak tak jauh mana dah pergi. Tu mungkin hanya bukan sideways kawasan ni, dan sideways mungkin kita akan drop balik kawasan ni sebelum kita regain naik atas. So berdasarkan ini, LTC boleh drop balik ke kawasan ini dengan keadaan Bitcoin jatuh ke 20k
Dan bila Bitcoin rebound balik, mungkin kita akan nampak edisi start rebound balik. So walaupun itulah pergerakan ETC, key point yang penting anda tengok kalau nak naik ke atas ialah $61. So break $61 dengan daily body close atas, meaning kita boleh expect dia boleh naik lagi ke atas untuk Litecoin. So untuk next call lah BNB USDT. Kalau tengok di Binance apa yang berlaku di chart ini. So chart ni tu monitor kat mana dulu? Nanti tu akan tengok balik BNB di Bybit. So ada monitor dulu KuCoin. So dia akan dibuat balik lah. Dia akan buat balik di Binance. So yang ni kita akan tengok apa yang berlaku currently price tu berada di mana. So kita akan tengok kan swing high to swing low adalah daily tu buat anggaran je daripada low. Kita akan tengok daripada low. So kita berada di punya box support. So kalau BNB kalau anda betul-betul minat whatever antara price 260 ke 150 dah boleh start DCA lah. Tapi walaupun cakaplah ini adalah altcoin. So altcoin ni kita boleh tunggu dulu sampailah Bitcoin betul-betul bottom, barulah kita akan start buy. So walaupun menarik untuk di BNB ni, price dia lah kuartal still lagi kita ada satu trendline. Anda boleh monitor trendline ni. So trendline ni kalau breakup kita boleh expectation kan untuk sampai mana, swing high to swing low ni kita boleh sampai untuk touch kawasan resistance. So resistance ni adalah kawasan yang ni. So breakup trendline tu kita boleh nampak price tu boleh naik atas, tapi pula kita slowly sikit bergantung pada pergerakan Bitcoin. Bitcoin still lagi tak nampak pergerakan. Kalau Bitcoin boleh naik sampai 29, 49, possible kita akan tengok BNB juga akan naik kawasan 480 untuk di BNB. So inilah kuartal trendline. So walaupun untuk short term kita akan pergikan 4 hours kita tengok pergerakan apa yang buat. So sama juga sedang sideways sebelum ni, sideways drop. So sama juga kali dah pun sideways lagi, dah nampak pun sampai key level tak mampu break, possible boleh drop dulu untuk sebelum meneruskan perjalanan. Apapun untuk short term kita nampak sedikit bullish setup, sama juga macam Bitcoin tu nampak sedikit bullish setup ya. Kita ni lah kata pattern. Nampak triangle tu lah continuous pattern, continuous tu lah point breaking ini adalah kita boleh nampak untuk price sampai mana, expected sampai trendline tu line lah point breaking. So point breaking boleh nampak kalau ikut buku boleh ambil kawasan ni. So point breaking kita nampak price tu boleh sampai kawasan 290 betul-betul kawasan kita punya almost kita cakap boleh key level kawasan ni. Breakup kuning, breakup biru ni barulah kita akan nampak more price itu naik ke atas. Sama juga di Bitcoin. Itulah untuk analisis di BNB. So untuk di Bitcoin pun sama, tu nampak sedikit bullish setup untuk di Bitcoin ni. Kalau ikutkan yang ni kita nampak seperti buat channel lah bullish channel. So adakah price itu akan breakout kat sini ataupun sideways lagi ke bawah untuk touch kawasan ni, barulah dia breakout untuk naik atas. So point kata point lah, kalau breakout dia punya ni kita boleh expectation kan untuk point of breaking. Untuk Bitcoin sama ada breakout kat sini ataupun breakout di bawah. So expected hopefully dia sampai ke bawah ni, sampai di kawasan support, barulah kita ada momentum yang more strong untuk naik atas. So ini kita boleh nampak ke kawasan 26, another key level sebelum kita pergi ke 29. So itulah pergerakan yang kita monitor currently di Bitcoin, Ethereum dan juga beberapa market lain-lain. So untuk weekly, kita tengok di weekly apa yang dah berlaku di weekly untuk chart Bitcoin. So weekly kita akan tengok. So weekly still lagi above 20k regain, tapi kita gagal untuk bertahan di 23k. So key level kita still lagi lost position. So currently kalau ikutkan kita major support lah berada di 19.6k, major resistance kita berada 29, key level kita berada di 23k dan 26k. So ini untuk mengatakan price more naik atas 26.9 kita perlu above 23. So currently 23 kita tak dapat berlakukan bertahan atas tu. Ini kita tengok minggu ni macam mana untuk di daily pun kita dah lost position yang ni. So ini macam cakap dalam dua expected more adalah price itu akan mungkin kan drop dulu untuk kawasan ni sebelum dia regain balik untuk claim above balik 23 untuk drive more price ke atas. So apapun untuk short term ni, Zul more hopefully untuk Bitcoin melakukan kenaikan at least rebound ke 29. Sebab apa Zul tak nak price tu drop terlalu awal ke kawasan 10k. Sebab apa kita berdasarkan bearish market 4 year circle kita akan nampak lah end of the year tahun 2022 ni, bulan 12 barulah kita akan sampai ke dalam 83% iaitu Bitcoin masa tu 10k. So itu align dengan kita punya technical analysis untuk 4 year circle. So bila itu yang berlaku, mostly ramai yang baru berani nak buy,
baru kata semangat, baru kata ada keyakinan nak cari ayat tu, baru ada keyakinan nak beli 10k sebab apa dia follow seperti mana. So kalau 10k jatuh hari ni, so meaning expectation kita boleh anggapkan 10k tu mungkin tak ramai yang beli sebab apa, tak follow seperti mana yang kata pergerakan yang kita nak. So apapun, hope ada kata small recovery ataupun another sideway ke kawasan ni 29 kawasan ni sebelum bulan 10, bulan 9 dan 12. So sini bulan 12 tak jauh dah. So berapa lagi, tak lama, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lagi untuk bulan 12. So apa akan berlaku ni, adakah kita akan semua regain, drop balik kawasan ni, naik balik. So apapun, hope jangan buat sideway kawasan ni, kemudian last drop, kemudian regain balik kawasan ni. Bila regain tu, breakout ni, breakout tu lah good untuk kita mau naik ke atas. So itulah untuk currently untuk beberapa bulan ni. Sebab apa, kita tengok quarter 2 punya report, Tesla pun nampak ada punya earning report dia walaupun positif cash flow, tapi positif cash flow tu hanyalah daripada hasil jualan Bitcoin. Untuk quarter company lain kita akan tengok juga, walaupun kita expectation cash flow nya adalah positif, tetapi kita tengok akan berlaku pengurangan penjualan dan penghasilan daripada income daripada kita punya business. Nampak macam Tesla pun ada pengurangan. Ini bermakna kita tahu ekonomi getting worse. So meaning quarter 2, quarter 3, quarter 2 kita akan nampak quarter sedikit negatif. Kemudian untuk bulan ni juga 28 ni bulan ataupun 29 kita akan GDP US akan keluar. So meaning kita tengok adakah negatif lagi. So meaning kalau kita GDP quarter gross domestic product atau di US tu nampak negatif, dropping negatif lagi. So meaning kita tahulah kita berada di recession. So meaning apa yang berlaku quarter 3, quarter 4 kita akan expect price akan drop, dan sampailah hujung tahun kita akan nampak quarter GDP akan getting worse. So bila getting worse, quarter Fed perlu quarter selamatkan quarter ekonomi berbanding quarter nak selamatkan inflation. So kalau apa yang berlaku, kita expectation kita akan nampak return balik. So maksud cakap untuk kita punya fundamental dan technical kena perlu online. Technical kita mengatakan 10k adalah kita punya bottom, dan fundamental ataupun ekonomi mengatakan expected end of the year barulah kita akan nampak quarter Fed akan melakukan sesuatu untuk kembalikan pulihkan ekonomi. So meaning apa yang berlaku, kita akan expect mungkin interest rate akan dinaikkan balik, mungkin print money akan dibuatkan balik. So bila print money dibuat balik, apa yang berlaku di dolar akan quarter drop. So dollar drop, masa tu Bitcoin sampai 10k, Bitcoin boleh start regain balik. So aset-aset lain pun boleh regain balik. So itulah yang kita expectation kan boleh berlaku, dan lepas tu mungkin 2 tahun 23, 24 kita akan nampak sideway antara still lagi antara 26 ke 26 ke 15k, ataupun bound kawasan 10k tu boleh lead kita pergi ke around ke dalam 42k sebelum kita dropping, iaitu pergerakan yang expectation adalah end of the year naik 10k. Kemudian kita akan ada sideway, kemudian regain ke kawasan kita punya major resistance, kemudian drop balik untuk sideway sebelum kita buat trendline breakout. Inilah kita akan tengok kita punya portfolio ataupun ROI kita akan regain, dan ini kita akan tunggu. Masa itu kita dah tak buy dah, kita hanya nak buy di kawasan ini saja sebelum kita jumpa pulih ni. So untuk long term, kalau anda tanya tu kat mana kita nak buy, kita nak buy whatever antara price dekat kawasan ni. So cakap DCA saja, tak kisah anda dapat kawasan ni drop 10k, kita buy DCA untuk long term. Nanti adalah kita tunggu point ini, dan kita akan tunggu juga trendline ni. Sebaik saja trendline ni ada, kita akan buy sebelum dia breakout trendline. Sebaik je dia breakout trendline, kita akan lepas tangan, kita tunjuk saja duit, kita akan biarkan saja. Kita dah tak buy, kita akan biarkan sebab kita dah buy banyak di kawasan ni. Dekat sini nanti breakout saja ni, kita akan start collect kita punya asset. So sebaik saja sampai key level, kita akan close sikit position 20%, naik lagi kita close 20% sampai kita dapat modal, dan sampailah kita exit market secara kuat untuk end of bulan market. Kemudian circle yang baru sama juga expected tahun 2026 kita akan kembali balik bearish seperti ini. So meaning masa tu kita dah exit market, dan kita akan gunakan segala modal dan profit yang kita untuk recycle balik, masuk balik market di kawasan bawah. So itulah yang Zul plan kan untuk dalam berapa tahun, dalam kuartal almost 10 tahun ni. So inilah yang tahun pertama bearish market Zul dalam crypto. So inilah kuartal first experience tu dalam bearish market, tapi Zul ada kuartal dah kaji sikit data-data bearish market yang Zul dah buat. So hopefully pergerakan itu berlaku seperti mana yang Zul expectkan, dan apa berlaku untuk segala yang kita holding dan buy kawasan ni, by end of di tahun 2025 kita akan boleh close semua position, dan position kita tu kita boleh enjoy sikit, kita boleh simpan dalam ESDB, kita boleh simpan dalam tabung haji. Kemudian bila sampai masanya nanti 26 hujung tahun, kita boleh buy balik seperti mana kita buat untuk tahun ni. So guys, itu aja untuk sikit analisis ni. So
itulah pergerakan Bitcoin untuk short term dan long term. Though expected more, Bitcoin still lagi belum bottom. Kita ada downtrend, tapi kita expectation boleh berlaku release bound. Tu release bound tu bila? Tu tak expected pun bila, tapi kita expect hopefully dia berlaku kenaikan at least ke 29 sebelum, ataupun tu tak nak dia jatuh. Baiklah, dia naik ke atas ke turun bawah tak penting. Yang penting kita nak price itu hanya sideways sebelum dropping ke 10k bulan hujung end of year, barulah akan melakukan kenaikan. Sekiranya pergerakan ini berlaku, barulah kita akan buy heavily di kawasan ini. So cakap, orang kata itulah psikologi. Pergerakan chart ni lah psikologi dalam market. So bila semua sekalian aku kata yakin untuk buy di kawasan 10k tu, barulah kita akan nampak ada pressure buy yang tinggi dalam market, dan itulah nampak pergerakan yang more bullish untuk more long term. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hope Anisin dapat membantu anda. Siapapun malam nanti secara live jumpa anda 10 malam ke 11 malam. Kita akan tengok market secara live. Kemudian siapa yang berminat untuk join benda Discord channel dan support dia punya aku kata YouTube tuan klik button join, kemudian dapatkan aku kata Discord channel di dalam ruangan membership. So guys, dengan bantuan like dan subscribe juga anda adalah support tu kalau tak perlu pun kalau nak join ni, anda like dan subscribe tu telah membantu tu punya channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.